bersyukur negara berbumbung aman. Merdeka, tanah airku menjadi kebanggaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Azhar bin Syafi'i daripada Kampung Wang Besar. Selamat menyambut Hari Kebangsaan tahun 2022. Ayo kita kibarkan jalur gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan pada tim Jabatan Penerangan yang sudi hadir ke rumah saya pada pagi ini untuk nak buat sedikit liputan lah kot, berkaitan dengan sambutan Bulan Kebangsaan. Jadi Alhamdulillah saya dipilih pagi ini untuk bagi sedikitlah berkaitan dengan liputan ni, sambutan Bulan Kebangsaan bagi tahun 2022 ni, yang akan bermula daripada 1 Ogos hingga ke tarikh hari Malaysia. Jadi Alhamdulillah kalau kita tengok di sini berkaitan dengan bulan sambutan bulan kemerdekaan ni akan disambut di seluruh Malaysia pada tarikh 31 Ogos. Kalau kita ikut kemerdekaan kita 31 Ogos 1957. Jadi kalau kita tengok sambutan di setiap negeri, di setiap pelosok negara, di setiap daerah, di setiap kampung dimeriahkan oleh penduduk-penduduk seterusnya, umumnya tu seluruh rakyat Malaysia, tak kira kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain kaum Bumiputera di Sabah, Sarawak. Jadi kalau kita tengok semangat, jiwa untuk sambutan bulan kemerdekaan ni, bulan kebangsaan ni mencapai satu tahap yang kita tengok kebelakangan ni cuma pada tahun 2020-2021 kita tak sempat untuk mengibarkan jalur gemilang secara di seluruh negara sebab pandemik COVID-19 ni. Jadi Alhamdulillah kita tengok pada tahun ni Jabatan Penerangan pun, kalau tuan-tuan tengok, dia dah mula masuk dah. Tahniah pada Jabatan Penerangan kerana akan membangunkan semangat, akan membangkitkan semangat dan jiwa, terutama sekali kalau kita tengok sekarang ni di kalangan anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita, bukanlah kita kata mereka tak ambil tahu pasal bulan kemerdekaan ni, tapi sebenarnya anak-anak muda ni dia keadaan mereka berada dalam keadaan cukup selesa dengan kemakmuran negara kita, dengan keamanan di negara kita ni. Tapi sampai satu tahap berkaitan dengan kalau kita nak ikut khususnya pada hari ini berkaitan dengan sambutan bulan kebangsaan, bukan kita nak dia selesa dengan mengibar jalur gemilang saja, bukan kita nak ikat bendera di motor ataupun kibar bendera di premis-premis perniagaan, rumah kediaman. Kalau boleh kita nak anak-anak muda, belia-belia yang sekarang ni, mereka menjiwai semangat, biar mereka tahu betapa susahnya untuk kita nak sambut dalam keadaan yang selesa sekarang ni, untuk nak sambut dengan tunggu detik 12 malam pada 30 Ogos, kemudian kibarkan jalur gemilang di rumah-rumah kediaman. Kalau boleh kita tak mau anak-anak muda kita cuma yang tu saja,
selesa dengan keadaan yang ada sekarang ni. Kalau boleh, kalau bagi saya lah, saya nak mereka menjiwai dan tahu sejarah berkaitan dengan macam mana kita nak boleh sambut kemerdekaan ni pada hari ini yang diperjuangkan oleh kita kata pejuang-pejuang kita yang sebelum ni. Kalau kita tengok sejarah di Malaysia ni, kalau kita tengok bermulanya didominasi oleh kalau kemasukan kaum Cina dulu dengan agama Hindu, agama Buddha yang dimasukkan sejak kurun ke-7 didominasi sampai ke kurun ke-17. Masa tu kita pun tak tahu cerita. Nah, yang ni yang ditulis dalam ensiklopedia oleh pihak barat lah. Tapi kalau kita tengok pada kurun ke-10 katanya kedatangan Islam ke tanah Melayu ni menyebabkan kita tengok tertubuhnya Kesultanan Melaka, Kesultanan Borneo Utara. Masa itulah pada tahun kurun ke-14 kalau tak silap saya, berkaitan dengan kedudukan Kesultanan Melayu, dan sehingga pada 1511 kita dijajah sekali lagi oleh pihak British, yang mana kira pusat perdagangan rantau Asia Tenggara pada masa itu Melaka lah. Kalau semua orang tahu sejarah tu, kecuali pelajar-pelajar yang terlepas daripada pendidikan sejarah dan sejarah yang terbaru, mungkin 1511 tu masa zaman saya mengaji dululah kita diperkenalkan. Kemudian pada 1641 kemasukan Belanda, maksudnya pertempuran berlaku, jadi perebutan. Sebab kalau ikut sejarah lah, negara kita dulu ni Yunani panggil Semenanjung Mas, dan sekarang ni kita panggil Semenanjung Malaysia. Nah, kalau kata salah kenyataan saya ni boleh rujuk lah, ni kemudahan ada, nah, kita boleh rujuk Google. Jadi anak-anak muda pun kalau rasa yang suka main media sosial ni, main telefon, maksudnya saya sarankan bukalah Google, tengoklah kemerdekaan Malaysia. Dia ada semua berkaitan dengan pelibatan, kemudian penjajahan. Nah, kalau kita tengok di sini penjajahan British dengan Belanda ni, perebutan kerana pusat perdagangan yang strategik pada masa tu, Melaka ni. Jadi dari segi ekonomi, maksudnya penjajahan ni kita tengok pihak penjajah ni dia jajah sesebuah negara tu dia untuk kepentingan diri dia. Nah, terutama sekali kepentingan ekonomi lah. Jadi kalau kita tengok sejarah pemberontakan berlaku, kalau British ya kita pemberontakan lah. Nah, kita tengok sejarah pahlawan-pahlawan Melayu pada masa itu, Tuk Janggut, Datuk Bahaman, kemudian Mat Kilau, dan ada lagi lah yang ramai. Nah, kalau kita tengok contoh filem Mat Kilau, mungkin ramai dah tengok filem Mat Kilau ni, dan saya pun tak tengok lagi. Cuma kalau kita tengok filem Mat Kilau ni, dia satu era yang baru lah untuk nak membangunkan jiwa anak-anak muda sekarang ni, dan itu satu sumber yang sesuai lah untuk membangunkan jiwa. Maksudnya filem Mat Kilau ni untuk nak membangunkan jiwa kita, untuk nak membangunkan, contoh kita tengoklah, kita kata contoh macam inilah, filem Mat Kilau ni dia mendedahkan perjuangan-perjuangan pahlawan-pahlawan Melayu sebelum mereka dulu. No, jadi kalau kita tengok betapa susahnya mereka. Kemudian kalau kita tengok perjuangan-perjuangan pahlawan-pahlawan Melayu dulu, kemudian mereka ni terlibat dengan penjajahan yang sangat lama. Kalau kita tengok British 1511, main zaman mereka ni mungkin 19 lebih
maksudnya satu duduk dalam cengkaman penjajah begitu lama. Jadi apabila kemudian daripada 15 sampai 19, maksudnya sampai generasi sekarang ni dia terlalu lama juga, dah hampir berpuluh tahun, 70 tahun kita kata beza zaman anak muda sekarang ni dengan zaman perjuangan semasa penjajahan dahulu. Jadi kalau kita tengok, walaupun kita nampak anak muda kita ni ada yang cemerlang, kemudian dari segi keselesaan, dari segi pekerjaan, kita masih lagi belum sampai ke satu tahap perjuangan-perjuangan pejuang-pejuang Melayu kita yang dulu. Jadi sekarang ni kita bukan nak pejuang-pejuang Melayu kita yang dulu, sebab sekarang kita sudah merdeka dan kita telah melaksanakan dari segi politik, dari segi sosial, dari segi ekonomi. Walaupun negara Malaysia ni negara masyarakat majmuk, berbilang kaum, Melayu, Cina, India, kemudian ada kaum-kaum yang lain, Bumi Putera. Jadi kalau kita tengok di situ, saya nak sarankanlah, selain daripada keselesaan kita menyambut bulan kebangsaan pada tahun ini, biarlah kita bersemangat, ada jiwa dan memahami pejuang-pejuang Melayu kita yang sebelum ni. Saya lebih suka memperkenalkan ataupun menerak sejarah. Apabila kita tahu sejarah betapa susahnya dengan perjuangan nak banding dengan kita sekarang ni, terutama sekali macam kami pun dah tak lama dah, umur dah 60 lebih dah. Mungkin pemuda-pemuda yang ada sekarang ni, kita kata apa lah, kalau boleh kita lagang lah dengan zaman yang teknologi yang ada sekarang ni, gunalah. Kita tak mau kita selesa di negara sendiri, keuntungan dikaut oleh orang asing. Jadi contoh dia dari segi, kalau kita tengok sini, buruh-buruh asing pun ramai di sini, pekerja-pekerja kilang kita tengok ramai pendatang-pendatang asing. Kalau boleh biar kita yang mendominasi pekerjaan-pekerjaan, walaupun kita nampak pekerjaan tu contoh dari segi pertanian, kalau kata buat bendang, dia kena turun bendang, kena selut tanah, lumpur. Jadi saya ingat ini satu, saya nak bagi semangat lah pada anak-anak muda sekarang ni, selain daripada pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan industri-industri, dan pertanian juga adalah satu industri. Saya dulu pun cikgu, tapi selepas pencen ni saya pun berminat dengan pertanian. Sebab saya berminat dengan pertanian dan saya pun buat bendang, sebab selepas pencen ni saya dah nampak anak-anak muda khususnya di kampung Wangsak ni lah, saya bagi apa, tahniah lah, ramai yang terlibat dengan bendang ni, walaupun mereka ada kerja-kerja lain dengan kerjaan. Tapi bila saya tengok pukul 5.30 tengok mereka duk galah dah, tung racun, tung baja kan. Jadi maksudnya ada kesungguhan anak-anak muda, mungkin di kampung lain pun macam ni juga, dalam pertanian ni. Jadi pertanian pun sekarang ni dah berteknologi tinggi, tak payah kita turun bendang, kena selut. Kalau kita nak meracun pun sekarang ni dah ada drone. Kemudian padi pun tak kena macam zaman saya dulu, nak kena mukui, nak kena kerat manual sendiri. Sekarang ni dah ada mesin. Kemudian tak payah pakai khabau lembu dah untuk nak bajak, kita guna traktor kan. Jadi mesin-mesin pembajak pun macam-macam jenis dah sekarang ni. Dan kita sekarang mampu milik. Mampu milik ni maksudnya saya terlibat dengan pertubuhan peladang, ada kerajaan bagi contoh matching grant. Matching grant ni maksudnya ada 2-3 orang dah yang dapat drone dengan bantuan separuh oleh kerajaan. Contoh kalau mesin drone tu 40,000,
maksudnya kita cuma buat peluang 20,000, 20,000 lagi tu kerajaan bayar. Maksudnya ada kemudahan-kemudahan yang terutama sekali melibatkan pertanian lah, no? Jadi rebutlah dengan semangat yang ada sekarang ni, walaupun kita dalam keadaan selesa, tapi kita kena ingat baliklah sempena bulan Ogos ni sambutan bulan kemerdekaan, berkaitan dengan kemerdekaan kita pada tahun 1957, yang mana 1957 dengan 15-11 kita mulanya sangat berpuluh tahun, ratus tahun. Nah, jadi kalau kita tengok di situ, semoga bulan kebangsaan disambut pada tahun ni dengan kita menjiwai dengan semangat yang besar, semangat yang tinggi untuk kemerdekaan negara kita ni yang diperjuangkan oleh pejuang-pejuang kita yang dulu. Dan sekarang ni kita masuk dalam era abad ke-21 ni, maksudnya kalau bolehlah kita sama-sama memperjuangkan hasil daripada setelah kita merdeka, memperjuangkan hak negara kita Malaysia, supaya kalau kita tengok di sini semangat kita pun sekarang ni, kita tak maulah ada berlaku penjajahan semula di negara kita ni. Walaupun kita masyarakat majmuk, maksudnya saya sarankan supaya kita bersatu padulah, no? Supaya kita semangat muhibah tu biar tinggi, no? Perpaduan kaum pun bagi di tahap yang optimum lah, yang maksimum. Kita tak mau ada pertelingkahan. Kadang-kadang perkara kecil sekarang ni dah jadi diviralkan menjadi satu isu yang sangat besar, jadi isu negara, isu perkauman. Kalau boleh kita mintalah dengan kekuatan kerajaan kita yang ada sekarang ni, kita tak kira lah kerajaan kita yang ada sekarang ni siapa yang memerintah, maksudnya kita nak kalau boleh perpaduan antara kaum ini perlu ditegaskan supaya tidak berlaku pertempuran-pertempuran, kita kata percanggahan pendapat antara kaum, sehingga menimbulkan isu-isu yang boleh memporak-perandakan keamanan yang kita capai sempena bulan kemerdekaan ni, yang mana kita tak tahu mana pun, kita tak luka sikit pun, nah? Bila yang kita tahu sekarang ni negara kita dah merdeka. Macam saya dilahirkan tahun 63 penubuhan Malaysia, tapi 57 kemerdekaan, dan sebelum tu kita tak tahu pejuang-pejuang. Cuma kita, sebab itulah pentingnya kita tahu sejarah, nah? Jadi saya sarankan di sini supaya sama-sama lah, saya, tuan-tuan dan perempuan yang ada sini, nah? Seluruh rakyat Malaysia, supaya sama-sama kita bangkit, kita bangun untuk kita nak memertabatkan negara Malaysia kita ini di mata dunia. Kita tak mau dah walaupun mereka tak jajah kita, tapi pandangan mereka nampak lekeh, nampak Malaysia ni tak maju. Kita tak mau macam tu lah. Ni sama-sama lah kita mengemelin tenaga anak muda, tak kira lah anak muda ke orang lama ke, ataupun berbeza kaum, berbeza budaya, tapi dah dinamakan Malaysia. Malaysia ni maksudnya semua sama, nah? Tak kira kaum, tapi maksudnya kita rakyat Malaysia ni, maksudnya bila dah nama kita 1963 lagi dah disebut Hari Malaysia, nah? Kemudian 1957 disebut Hari Kebangsaan. Maksudnya sama-samalah kita menjiwai dan semangat yang kental, walaupun ada ancaman-ancaman daripada luar kepada negara kita ni, sama ada jiran yang terdekat ataupun yang jauh, maksudnya kita tangani bersama. InsyaAllah kita sebagai rakyat Malaysia mesti bersatu padu dan bersepakat untuk nak membangunkan negara kita ni setelah kita capai kemerdekaan hampir 65 tahun. Jadi dengan semangat dan kejituan jiwa kita ni, maksudnya biarlah membela
negara Malaysia yang tercinta ni. Jadi sempena sambutan bulan kebangsaan pada tahun ni, sempena tema keluarga Malaysia teguh bersama. Jadi alhamdulillah, sama-sama kita sambut bulan kemerdekaan pada 31 Ogos ini, sambut hari kebangsaan 31 Ogos 2022 ni, dalam suasana yang bersemangat, kental, jiwa yang tinggi, jiwa yang besar. Sama-sama kita sambut bulan kemerdekaan pada tahun ini, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.